taklimatun muhimmah, satu lampiran ataupun sampingan bagi menyempurnakan pengajian akidah yang penting. Lahirnya beberapa firqah, yakni kumpulan di kalangan umat Islam, untuk menyempurnakan dan mengukuhkan pengajian dalam ilmu akidah. Perlu diketahui juga berkenaan dengan firqah-firqah atau golongan-golongan yang lahir dalam masyarakat umat Islam, kerana berlaku di dalamnya perbincangan hangat berkenaan akidah, yakni kepercayaan, dan menyentuh perkara yang berhubung dengannya. Perkara ini berlaku oleh gangguan-gangguan yang lahir dari dalam masyarakat Islam sendiri. Di samping berlakunya gangguan musuh luar yang menggugat iman yang sebenarnya, sehingga munculnya perpecahan akidah yang disebut dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an Auf bin Malik radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iftaraqat al-yahud ala 71 firqah fawahidatun fil jannah wa 70 fil nar. وافترقت النصارى على 72 فرقة ف71 في النار وواحدة في الجنة والذي نفس محمد بيده لتفترقن أمتي إلى 73 فرقة واحدة في الجنة و72 في النار. قيل يا رسول الله من هم؟ قال الجماعة. رواه أبو داود وابن ماجه. Artinya dari Auf bin Malik radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang-orang Yahudi berpecah 71 puak. Maka satu puak masuk syurga dan 70 puak ke neraka. Orang-orang Nasrani Kristian berpecah 70 puak, 72 puak, 71 puak ke neraka, 1 puak ke syurga. Demi Tuhan yang diri Muhammad berada di dalam tangannya, demi sesungguhnya umatku berpecah 73 puak. 1 puak ke syurga dan 72 puak ke neraka. Lalu ditanya Rasulullah, siapakah mereka itu? Sabda Rasulullah SAW, mereka ialah yang berada di dalam jamaah, dalam kumpulan umat Islam yang diterangkan sifat-sifatnya dalam Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksud di sini ialah amaran Rasulullah SAW kepada umat Islam supaya berpegang teguh dengan ajaran Islam yang sebenar, khusus dalam perkara akidah dan rukun. Perkara akidah dan rukun, asas kepercayaan agama dan rukun ajaran Islam yang dibawa oleh nabi-nabi dan rasul-rasul alaihi wassalatu wassalam, bukan perkara porong, perkara cabang. Perkara cabang boleh berpecah, perkara asas tidak boleh berpecah. Perkara asas yang berkait dengan rukun iman dan rukun Islam, ini yang dimaksudkan
bukan perkara cabang yang perlu kita kena faham. Di mana umat-umat zaman dahulu berpecah. Allah Ta'ala menyebut, وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. Dan jangan kamu jadi seperti umat-umat zaman dahulu yang bertelengkah, yang berpecah, yang berbalah. Setelah datang keterangan-keterangan daripada nabi-nabi dan rasul-rasul yang dilantik oleh Allah dengan petunjuk Allah, keterangan yang nyata, nanti kamu menjadi punahgana dan ditimpa azab yang sangat besar, azab dunia dan azab akhirat. Di mana orang-orang Yahudi berpecah selepas wafatnya Nabi Musa alaihissalam. Itu maksud. Berpecah kepada puak-puak yang banyak. Orang Kristian berpecah selepas diangkat Nabi Isa alaihissalam. Puak-puak yang banyak. Daripada 70 puak, 71 puak Yahudi, satu yang selamat. 70 tidak selamat. 72 puak Kristian, satu yang selamat, 71 tak selamat. 73 puak umat Islam, satu yang selamat, 72 tak selamat. Ini disebutkan. Yang selamat ialah mengikut ajaran Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul alaihi wassalatu wassalam. Di sana ada orang-orang Yahudi yang beriman dengan Nabi Muhammad SAW selepas Nabi dilahirkan. Ini yang selamat. Dan di sana ada orang Kristian, agama Kristian, setelah mengkaji yang masuk Islam, ikut Nabi Muhammad SAW. Itu yang dimaksudkan satu puak Yahudi dan Kristian yang selamat, mereka yang masuk Islam. Ada pun puak Nabi Muhammad SAW, umat Islam ni kita akan bincang. Berlakunya perpecahan-perpecahan dalam perkara akidah, dalam perkara syariat, dalam perkara tasawuf, perkara akhlak. Di sana ada perkara rukun. Di sana ada perkara furu'. Perkara rukun tak boleh berpecah. Berpecah perkara rukun, ini punah, rosak. Rukun ni seperti dua kalimah syahadat. Semayang 5 waktu, puasa Ramadan, zakat itu wajib, haji itu wajib. Ini rukun. Beriman kepada Allah, beriman pada malaikat, beriman kepada kitab, beriman pada Rasul, beriman pada hari akhirat, beriman pada qada dan qadar. Ini rukun. Adapun berpecah dalam perkara cabang. Perkara cabang akidah ada, cabang syariat ada, cabang tasawuf ada. Ini. Berpecah perkara cabang, ini dimaafkan. Kita akan terangkan kemudian. Perkara cabang akidah, bilang sifat Tuhan. Ada yang bilang sifat 20, sifat 13, ada yang tak bilang. Ini furu'. Ini cabang. Dalam masalah semayang waktu, semua kata wajib. Ada baca kunung, ada tak baca kunung, ada baca bismillah, tak baca bismillah. Ini cabang. Kena faham. Yang masalahnya, semayang tak wajib. Ini sudah menyeleweng. Puasa tak wajib. Ini sudah menyeleweng. Ini rukun. Rukun tak boleh nafi. Tetapi perkara furu' jangan kita berpecah. Perkara akidah, syariat, tasawuf yang rukun. Ini kita kena faham. Perpecahan yang dimaksudkan bukannya kekhilafan dalam masalah furu', akidah, syariat dan akhlak. Dalam perkara yang tidak nyata nasnya kerana bersifat umum, atau dalam perkara yang tidak ada nas atau mengalami perubahan masa dan tempat, kerana para generasi as-salafus salih, generasi awal yang saleh juga diizinkan berbeza pendapat dan mencari hujah dan dalil yang kuat dalam perkara ini. Adapun diberi amaran tersebut dalam perkara dasar dan rukun yang nyata nasnya. Ini dimaksudkan. Dengan sebab itulah sahabat-sahabat berkhilaf antara satu sama lain. Berkhilaf antara kita sebut minggu lepas. Contohnya dalam perkara yang berkait dengan aurat. Orang puan tutup muka ke tak tutup muka. Ini khilaf. Tapi aurat wajib. Jangan kata aurat tak wajib. Cuma muka ni tutup ke tidak. Ini khilaf ulama. Khilaf. Telanjang tu tak ada khilaf lagi. Ini semua kata tak boleh.
Jangan. Yang tak bolehnya muka-muka ke tak muka-muka. Ini khilaf. Kita kena terang. Bila kena anjing, samuk, kena basuh 7 kali. Ada mazhab kata basuh 7 kali. Ada mazhab kata basuh 7 kali, salah satu daripadanya dengan tanah. Basuh, cuci baru sekali. Baru ke 6 sampai 7 dengan tanah. Ada mazhab kata kalau basuh 3 kali cuci dah, tak apa. Mazhab kata. Ini khilaf dalam perkara farq, perkara cabang. Ada mengatakan ini anjing najis. Kerana bila Nabi suruh samuk, maka anjing itu najis. Kena samuk. Mazhab Maliki kata anjing tidak najis. Basuh tu ta'abbud sahaja. Ta'abbud. Pasal apa kena basuh? Ini ta'abbud. 4 rakaat, 2 rakaat, kata mazhab Maliki. Kata begitu. Ini khilaf. Sebab itu kita tengok ada orang Islam pegang anjing. Orang negeri lain, bukan orang negeri kita. Ada. Pasal apa begitu? Ini termasuk perkara farq yang kita kena faham. Menyentuh orang perempuan, hilang air semayang, kata hilang air semayang. Ini khilaf. Ini perkara farq. Ada mazhab kata hilang air semayang, ada mazhab kata tak hilang air semayang. Hak yang salahnya semayang tak wajib. Ini mazhab sesat. Ini sesat. Yang khilafnya ialah setuh ni hilang, kata hilang. Ada nafsu baru hilang. Ini khilaf, perkara farq. Farq ni beza dengan perkara yang tidak farq. Farq makna cabang. Asas ialah rukun-rukun yang kita kena faham. Perlu dipahami ada di kalangan ahli kitab, Yahudi dan Nasrani, menunggu kelahiran Nabi akhir zaman dan masuk Islam di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ada juga yang masuk di zaman kita ini apabila mereka mendalami Islam dan perbandingan agama dalam kitab-kitab suci agama lain dan merujuk pula kepada Al-Quranul Karim dengan ikhlas mencari kebenaran. Firman Allah Ta'ala, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha ma'al muhsinin. Suratul Ankabut ayat 69. Artinya mereka yang bersungguh-sungguh pada agama kami, beramal dengan Islam dengan mencari kebenarannya, nescaya kami tunjukkan kepadanya jalan-jalan kami, dan sesungguhnya Allah sentiasa bersama orang-orang yang membuat kebaikan. Di sana ada orang yang menganut agama Yahudi, menganut agama Kristian, kerana dilahirkan oleh ibu bapa Yahudi dan ibu bapa yang Kristian. Tetapi dia nak mencari kebenaran. Dia membaca, dia mengkaji kitab-kitab agama. Kaji-kaji Tuhan beri hidayah masuk Islam. Ada yang menganut agama Hindu, dilahirkan daripada agama Hindu, baca kitab Veda. Dalam Veda ada sebut Zahir Messenger, Rasul di kalangan manusia di akhir zaman. Dia kaji, ada yang masuk Islam. Yang sungguh-sungguh mencari kebenaran, Tuhan beri hidayah. Ini berlaku di zaman Nabi SAW, di zaman para sahabat, zaman tabi'in, dan termasuk di zaman kita ini. Ada yang masuk Islam dengan sebab diberi hidayah oleh Allah Ta'ala. Dengan sebab-sebab yang sedikit, kerana dia mencari kebenaran, mencari kesungguhan. Dengan kesungguhan nak cari benar, Tuhan beri hidayah, beri petunjuk kepada dia dengan taufik Allah Ta'ala. Ada orang Islam dah, tapi wa'ala berada je. Aku ni Islam dah kerana ayah mau Islam. Wak main-main dengan Islam, semayang dah, apa dah. Akhirnya jadi hanyut. Ada begitu. Jangan main-main. Ini sangat penting. Hadis yang berikut, An Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qala, khatta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biyadihi thumma qala, hadha sabilullah mustaqima, wa khatta an yaminihi wa shimalihi thumma qala, hadhihi as-subul, ataupun hadha as-subul, boleh baca dua. Laisa minha sabilun illa alaihi syaitanun yad'u ilaihi, thumma qara'a, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilihi dzalikum wassaakum bihi la'allakum tattaqun. Suratul An'am ayat 153. Rawahu Ahmad wal Hakim wan Nasa'i.
Artinya dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menggariskan dengan tangannya satu garisan. Kemudian dia bersabda, Nabi bersama dengan sahabat kumu. Nabi berhenti. Lalu Nabi ambil kayu, toreh atas tanah. Garis di atas tanah dengan satu garisan yang betul. Toreh atas tanah. Kemudian bersabda, inilah dia jalan Allah, jalan yang betul. Ini jalan Allah betul. Macam ada kisah ni. Nabi tak tahu baca, tak tulis. Toreh atas tanah, jalan yang betul. Dan dia menggariskan lagi sebelah kanan dan kirinya. Kemudian dia toreh, buat cabang. Belah kanan, belah kiri, kanan, kiri ada cabang. Kemudian bersabda, jalan-jalan ini, hak cabang-cabang ni, tiada satu daripadanya malaikat ada syaitan yang mengajak ke arahnya. Ingat-ingat. Tiap cabang ni ada syaitan. Syaitan yang ajak orang supaya ikut cabang-cabang ni. Goda. Dengan tipu. Dengan macam-macam. Supaya orang ikut cabang-cabang ni. Kemudian Rasulullah SAW menyebut firman Allah Ta'ala yang bermaksud. Iaitu firman Allah. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. Dan sesungguhnya inilah jalanku, jalan yang betul. Ini jalanku, jalan yang betul. Hoksa ni, jalan yang betul. Jangan kamu ikut jalan-jalan yang lain. Jangan ikut cabang-cabang ni. Nanti kamu bercerai-berai dari jalannya. Bercerai-berai, berselerok. Dan begitulah Allah berpesan kepada kamu supaya kamu bertakwa. Perkara yang diberi amaran oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu benar-benar berlaku. Betul-betul berlaku. Apabila orang-orang yang bernama Islam dan mengaku Islam memandang ringan terhadap Islam, remeh-temeh terhadap Islam, kerana duduk sibuk makan, minum, bining, pakar, buat rumah. Itu penting dalam hidup, untuk hidup di atas dunia. Di sana ada alam akhirat, bukan tidak penting. Tetapi duduk sibuk dengan makan, minum, bining, anak, rumah, kereta, kesenangan hidup, pakaian, lupa lepas mati itu apa dia. Tak ingat. Sehingga mereka tidak bersungguh-sungguh berpegang dan menyelesaikan masalah dengan Islam. Yakni kembali kepada petunjuk Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disertakan huraian oleh para ulama yang muktabar. Ulama yang ada ilmu, yang dipercayai, yang muktabar. Yang ada ilmu, yang kita tahu ilmu dia mendalam, yang dipercayai, yang istiqamah, yang konsisten. Pendirian dia betul. Bukan yang keluk-kelek, yang loleh-loleh. Ilmu ada, tapi keluk-kelek, lilah. Bolong. Tetapi mereka mudah terpengaruh dengan pahaman-pahaman yang dicipta oleh kejahilan atau mempunyai niat-niat jahat terhadap Islam oleh musuh yang berpura-pura. Dan juga diambil dari luar ajaran Islam yang sebenarnya. Diambil daripada luar. Ada perkara luar yang molek, ada perkara luar yang tak molek. Bukan perkara luar itu tak molek belaka. Ada perkara luar yang molek. Yang molek pada orang Islam. Ini diambil. Ilmu-ilmu yang memberi manfaat. Ilmu sains, ilmu teknologi, ilmu kemudahan hidup kita. Yang molek. Tak apa. Tapi dia pandu dengan Islam. Dipandu dengan Islam. Jangan tak pandu dengan Islam. Kalau tak pandu dengan Islam, ilmu-ilmu cerdik tipu orang. Buat punuh orang. Buat rosak orang. Membinasakan manusia. Ini berlaku dalam dunia. Kita lihat. Mencipta senjata-senjata pemusnah. Cara nak tenang fikiran, minum arak. Cara nak tenang fikiran, dadah. Macam-macam dadah. Nak tenang fikiran. Dari punuh.
Sedangkan Islam mengajar cara nak tenang fikiran, semayang. Nak tenang fikiran, zikrullah. Sifat-sifat sabar dan sifat-sifat yang lain, syukur dan sebagainya. Itu dah ajar oleh Islam. Ni dok nak tenang fikiran, telang ubat. Nak tenang fikiran, minum arak. Ini sudah menyeleweng. Kalau nak menang perang, buat senjata. Tak ke bunuh. Budak-budak berbunuh, orang perang berbunuh, orang dhaif berbunuh. Bunuh belaka. Ini sudah melampau. Ini sudah lari daripada petunjuk Allah Ta'ala. Kesemua pahaman itu mempunyai pahaman yang sesat, mempunyai pengikut dan dipertahankan dengan bersungguh dan mengorbankan apa sahaja, sanggup apa sahaja buat kerana menegakkan ajaran yang salah. Yang berjuang komunis sebagai contoh. Komunis ni ialah ajaran kalmat yang tak percaya pada Tuhan. Caranya nak bela orang miskin, bagus bela orang miskin. Tapi rapah harta orang kaya. Ini tak boleh. Rapah harta orang kaya. Rapah hak orang-orang yang rajin. Rapah hak orang-orang yang pandai. Ini tak boleh. Islam mewajibkan zakat. Mu rajin, mu pandai, mu bijak, mu boleh hasil banyak. Tapi zakat wajib. Sedekah pula. Wakaf pula. Macam-macam ada dalam Islam ini. Dalam Islam. Komunis tak pakai rapah. Pasal apa dia tak ada, dosa pahala tak ada. Tuhan tak ada pada dia. Ada orang tengok, bagus ni bela orang miskin komunis ni. Ikut komunis. Dia tak tahu di sana perkara akidah, dia tak percaya pada Tuhan. Tak ada hari akhirat. Ada orang Islam yang berjuang masuk hutang. Di atas nama komunis ni. Masuk hutang, makan ulat, makan daun kayu. Semayang tarawih tak tinggal. Duduk dalam hutang sama tarawih, saya tahu. Ada komunis yang semayang tarawih dalam hutang, tak tinggal. Pasal apa nak mendengarkan ajaran komunis? Ini sebagai satu contoh yang nyata. Ajaran kapitalis liberal. Sama juga. Sungguh berjuang itu bukan main. Tapi sesat. Pahala tak ada. Buat leluh. Hari akhirat rugi. Di sinilah juga wajibnya memohon hidayah daripada Allah pada tiap-tiap rakaat semayang. Di sinilah tiap-tiap rakaat semayang. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami, beri hidayah pada kami jalan yang betul. Tiap-tiap rakaat semayang. Hidayah ni sudah diterang. Ada 4 jenis hidayah. Yang pertama, hidayatu al-fitrah. Atau al-fitriyah. Atau ghariziyah. Petunjuk semula jadi. Petunjuk semula jadi ni ada pada semua makhluk. Ada pada manusia. Ada pada binatang. Ada pada tumbuhan. Ada pada kayu, batu dan sebagainya. Malaikat, jin. Ada. Hidayah mengikut fitrah, sifat semula jadi masing-masing. Contohnya ikan air masing. Dia pergi kawasan air masing saja. Tak mari kat air tawar. Ini hidayah semula jadi. Pohon kayu dia tumbuh ke dalam paya. Dalam paya saja. Tanam tak ada, mati dia. Ini hidayah fitrah. Manusia ada juga hidayah semula jadi ini. Mesti ada bernapas. Binatang pun bernapas. Kena ada napas. Ada jantung bergerak. Pohon kayu tak ada. Macam kita. Ada sifat menjadi dia. Ini fitrah. Yang kedua, hidayah al-hawas. Petunjuk berdasarkan kepada daya rasa. Rasa. Rasa sakit. Rasa seronok. Rasa sedap. Kanak-kanak kecil pun ada. Bila lapar, menangis. Beri susu, senyap. Ada rasa lapar pada dia. Sakit, dia menangis. Binatang pun ada. Binatang, bila lapar, cari makan. Cuma hidup ke dalam pagar orang ke, dalam pedak tadi. Akal dia tak ada. Perasaan ada pada dia. Manusia, binatang, budak-budak, orang gila ada belaka. Ini yang kedua. Yang ketiga, hidayatul akal. Petunjuk mengikut akal fikiran. Ini ada pada manusia, tak ada pada binatang. Kelebihan manusia ada akal. Binatang tak ada. Pohon kayu tak ada. Manusia ada akal. Yang boleh menilai baik dan buruk, ada sempadan. Sebab itu Tuhan buat sempadan, taklif, halal dan haram. Yang keempat, hidayatul din. Petunjuk berdasarkan kepada ad-din, iaitulah agama Allah Islam. Ini perlu kepada belajar, perlu kepada mengaji, perlu kepada menggunakan akal
perlu berbincang, perlu membaca, perlu pengalaman dan perlu berdoa pada Allah setiap-tiap rakaat semayang. Ada orang akal dia bijak. Syaitan, iblis, bijak iblis ni. Cerdik iblis tipu orang. Akal saja ada, tapi sombong, takabur, putus dengan Tuhan. Tuhan tak beri hidayah pada dia. Di sana ada orientalis barat yang mengkaji Quran, baca Quran, mendalam, tahu makna, hafal pun ada, tak masuk Islam. Kerana apa? Sombong, takabur, cerdik sangat, bijak sangat aku ni. Memang mu bijak sungguh, tak nampilah, tapi sombong, tak bergantung dengan Allah Taala. Di sini disuruh kita bergantung dengan Allah Taala tiap-tiap rakaat semayang. 5 waktu tiap-tiap rakaat semayang sunat. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami jalan yang betul. Termasuk semayang jenazah, semayang mayat yang tak ada rokok, yang atas sujud. Semayang jenazah tak ada rokok, tak ada sujud. Fatihah wajib. Di sana ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami jalan yang betul, hidayah. Ini petunjuk yang diberi oleh Allah pada siapa yang dia kehendaki. Kekhilapan dan perpecahan yang dimaksudkan ialah dalam perkara dasar dan rukun iman dan Islam. Bukannya dalam perkara furu' atau cabang yang tidaklah merosakkan iman dan Islamnya. Kalau salah masalah cabang, itu tidak rosak iman dan Islam. Bahkan dimaafkan sehingga diberi 2 pahala beristihad kepada ahli ilmu yang layak dan soleh yang betul, 2 pahala, dan 1 pahala pada yang salah. Ada pun yang beristihad mencari kebenaran dan perkara cabang, ulama-ulama yang beristihad. Mazhab Syafi'i, Hambali, Maliki, Zahiri, Itsna Asyariyah, Ja'fariyah, ini furu' Zaidiyah dan sebagainya, Ibadiyah. Ini termasuk mazhab-mazhab ahli Islam dan perkara cabang furu'. Dia beristihad, dia betul dapat 2 pahala. Dia salah 1 pahala, boleh pahala juga. Ini tak lari dari rukun Islam. Semayang tak tinggal, puasa tak tinggal, haji tak tinggal. Cumanya masalah rukun saja, masalah furu'. Masalah furu' saja khilaf dengan kita. Adapun kesesatan itu berlaku dalam perkara yang nyata diketahui daripada ajaran Islam, dalam perkara rukun dan asas ajaran Islam dengan nas Al-Quran dan As-Sunnah Nabi SAW dan ijma' para ulama, sepakat para ulama. Sebelum kita mengkajinya secara tafsir huraian dari segi kelahiran, peranannya dan kesannya terhadap akidah, marilah kita mengetahui puncanya secara umum, sama ada dari dalam ataupun dari luar. Mengapa punca berpecah? Dari luar kita akan baca minggu depan insya-Allah. Wallahu a'lam.